Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya Hisham Sul, individu yang berdaftar dengan company Nutrilite. Ini hari saya nak tunjukkan satu demo nak cuci apa tu? Cuci sayur-sayuran yang dah layu. Macam kadang-kadang kita pergi kat kedai kan, kita belikan layu ke apa kan. Lepas tu Lepas tu kita tak tahu apa chemical yang ada. Macam ni, macam sayur yang layu ni kan. Okey, yang ni ada lubang-lubang, ini ada lubang. Okey, cantik. Ini ada lubang. Okey, cantik, dimakan ulat. So sayur ni nampaknya apa, kurang chemical, kurang terkena chemical sebab ulat pun makan. Kalau ada chemical semua, disembur chemical semua, ulat pun tak nak makan. Kita yang makan. Okey, sekarang saya gunakan ni ini untuk cuci pinggan ya, Dish Drops Concentrated Dishwashing Liquid. So pun bahan organik, so kita boleh gunakan untuk basuh sayur. Okay, saya tunjukkan. Yang ni berharga, kalau harga member lebih kurang dalam RM30. So jangan ambil banyak, RM30 mahal. So benda ni party. Okay, celupkan. So ambil sudu ni, celupkan, masukkan ke lubang. Nampak ya? Okey, masukkan lubang. Cuba ambil tu. Okey, masukkan lubang. Tempat sempit lah. Masukkan dalam lubang tu. Okey, cuba. Okey, kacau. Kita nak basuh mesti dah kena air banyak kan. Okey, basuh dengan tangan, nak kacau dengan tangan pun tak bersih. Okey, biasanya kalau tu orang rumah saya ni digunakan kan. Dah tentu yang ni bersih, dari sabun dah dibersihkan. So just masukkan sayur ni. Lepas tu kita biarkan selama 5 minit. Okay. Pun dibiarkan 5 minit atau 10 minit untuk buang chemical tu kan. Tak payahlah nak cuci selai lepas semua. So kita biarkan 5 minit. So video ni panjang sikit lah, nanti saya kata saya edit pula. So saya biar dekat sini. Okay, tadi kita tengok dulu. Okay. Alright, so kita tinggalkan yang ni tutup. Nanti tumpah rugi. Okey, kita biarkan selama 5 minit.
Kalabah dengan buka mata, tunjukkan revolusi dengan dia. Sumpah kita bersatu, teguh takkan berundur. Di kibar panji, mahkota di julang, di medan juang, sang menanti di menara candai. Di kibar panji, mahkota di julang, di medan juang, sang menanti di menara candai. Berlari mencari sang benarku, ku tentang dalam perangmu, pasti ku kan pulang. Berlari di sini, meledak api hati, dirgahayu sang benarku. Untuk menghilangkan boringan, saya ceritakan amalan perladangan mampan. Dia sebelum tu dia melalui, sebelum penanaman dilakukan, dia melalui 8 proses. So nombor 1 dia buat pasal tanah. Dia menambah baik tanah dengan nitrogen. Tanaman kacang ditanam untuk memperbaiki tanah dengan nitrogen yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Kedua, dia membajak tanah dengan cacing tanah. So semula jadi nutrien organik ditambah ke dalam tanah. Apabila cacing tanah mengorek lubang dalam tanah, akar-akar tumbuhan boleh tumbuh dengan lebih meluas. So yang ketiga, menutup tanah dengan kepingan plastik. Tanaman kacang ditutup dengan kepingan plastik. Apabila ia layu di bawah cahaya matahari, ia digunakan sebagai kompos. So yang keempat, peringkat keempat, menanam tumbuhan bahan-bahan mentah. Sebaik saja tanah yang kaya dengan nutrien tersedia, tumbuhan bahan-bahan mentah ditanam. Air bawah tanah digunakan untuk pengairan. Digunakan air melalui bawah tanah. So yang kelima, melindungi tanaman secara semula jadi. Larva, kumbang, kura-kura dan lalat mei dan juga helang dan burung hantu membantu melindungi tanaman daripada serangan serangga, burung dan makhluk perosak yang lain. Peringkat keenam, memetik di peringkat puncak. Tanaman dipetik pada peringkat paling berkhasiat. Hanya bahagian-bahagian yang mengandungi nilai pemakanan paling banyak dikumpulkan. Peringkat ketujuh, membersihkan ladang menggunakan biri-biri. Dia tak pakai mesin rumput. Kawanan biri-biri digembala untuk meragut tunggul selepas tanaman dipetik. So yang ke-8, peringkat ke-8, menetapkan kala ram. Selepas 3 hingga 4 tahun menanam dan memetik, ladang dibiarkan untuk suatu tempoh untuk memulihkan tanah, mengembalikan kesuburannya secara semula jadi. So bila semua dah siap, dah dipotong, dah diambil dari biji benih hingga suplemen. Okey, dia ada 8 peringkat. Peringkat pertama, penyah hidratan. Pengering besar digunakan untuk menyah hidrat bahan-bahan tumbuhan yang dipetik hingga ia menjadi bentuk daun teh. Peringkat kedua, pengisaran. Tumbuhan dikisar supaya nutrien lebih mudah diekstrak. Peringkat ketiga, pengekstrakan ataupun pengasingan vitamin, mineral, fitonutrien dan komponen-komponen lain yang berguna diekstrak. So peringkat keempat, pemekatan. Nutrien dan komponen-komponen yang berguna dididihkan pada tahap didih yang rendah supaya tidak menjejaskan kandungan pemakanannya. Peringkat kelima, pengeringan sembur. Larutan pekat disembur ke atas plat yang panas dan air tersejat dalam sesaat tetapi nutrien masih dikekalkan. Peringkat keenam, pengadunan pekatan. Pelbagai nutrien diekstrak tumbuhan. Pelbagai nutrien ekstrak tumbuhan diadun mengikut ciri atau sifat khusus makanan yang berbeza. So peringkat ketujuh, pekatan utama. Bekas pengadun berbentuk V digunakan untuk mengadun bahan-bahan tumbuhan dalam jumlah yang besar pada satu-satu masa untuk menghasilkan ekstrak adunan yang sangat tulen. Dan peringkat ke-8, produk siap.
Produk yang berbeza dibentuk dan dimodelkan mengikut saiz, tekstur dan kelikatan masing-masing. Daripada peringkat 1 tu penyahidratan sampai peringkat 8 terus keluar jadi pil. Itu untuk suplemen. So ia 100% bahan organik. So dah berapa minit ni nampaknya dah bersih, dah kembang, dah cantik. Tadi layu. Okey. Mari kita tunjuk. Rasanya tak sampai 5 minit kot. Sekejap ya. Nanti bilas lah ya. Segar. Segar. Segar tak? Segar. Segar. Air ni jangan dibuang. Kalau ada tanaman ke pokok-pokok bunga ke apa ke boleh disiram. So ia menjadi macam baja. Of course bunga pun cantik. Okey. Itu saja. Selain daripada tu, antara barangan-barangan lah, apa tu, suplemen. Ini soy protein drink ni bagus ni. So macam yang saya cerita tadi lah, dia punya daripada peringkat apa tu, tanah 8 peringkat, lepas tanaman ada 8 peringkat, dan penyahidratan untuk sampai ke jadikan pil pun 8 peringkat. Semua 100% organik. Okey, itu saja. Lepas tu saya